Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mufarridu bil ilmi wal qail. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil hadi ilal haqqi wa ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fa innallaha ma'al muttaqin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam dan beriman kepada Allah. Mimma menyeru sidang Jumaat sekalian, marilah kita diingatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah dengan melakukan segala suruhannya dan menjauhi segala yang di tengahnya. Sidang Jumaat yang berbahagia, fenomena dan kisah akhir zaman banyak dihabarkan kepada kita di dalam hadis baginda Nabi SAW. Namun masih ramai antara kita yang masih leka, lalai, asyik dibuai mimpi serta sesenang lenang menikmati kehidupan duniawi dan tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala sebagai bekalan di dalam akhirat yang kekal abadi dan tiada penghujungnya. Malah ada yang tidak peduli dengan tanda-tanda kiamat yang boleh dikesikannya dengan mata kepalanya sendiri, seperti bentuk bencana yang dahsyat, wabak dan penyakit yang pelik serta kematian mengejut secara besar-besaran yang dianggap baginya sebagai perkara biasa dan tidak diambil berat sebagai satu bentuk peringatan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dari tangan manusia itu sendiri. Hadis-hadis baginda Nabi SAW tenang pada petanda akhir zaman yang dikhabarkan kepada kita adalah sebagai peringatan supaya kita sentiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat yang pasti akan tiba. Tanda-tanda kiamat sama ada kecil ataupun besar diperlihatkan kepada kita sebelum terjadinya hari kiamat yang amat dahsyat, iaitu kemusnahan alam dan segala makhluknya, lalu dibangkitkan semula untuk berhidup kedua bagi tujuan pengadilan Allah terhadap segala amalan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari itu orang-orang yang beriman akan diberikan kitab catatan amalan dengan tangan kanan dan mereka dihisap dengan ringan dengan rahmat. Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maksudnya, kemudian sesiapa yang diberikan menerima kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan. Sebaliknya, bagi mereka yang ringan timbangan amalannya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bal asannya menerusi surah Al-Mu'minun ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maksudnya, dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,
Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menghabarkan kepada kita bahawa di akhir zaman agama Islam akan menjadi satu perkara yang asing. Malah amalan-amalan Al-Quran dan sunnah yang diajar oleh baginda Nabi SAW akan dianggap tidak sesuai mengikut peredaran zaman. Islam dikatakan asing, itu bukanlah bermakna agama Islam itu tidak dikenali, tetapi ia membawa beberapa pengertian antaranya. Pertama, umat Islam tidak mempedulikan soal halal dan haram. Baginda Nabi SAW menyatakan bahawa manusia di akhir zaman tidak mempedulikan lagi soal hal dan haram dalam urusan kehidupan mereka. Mereka mahu cepat kaya tetapi tidak takut untuk melanggar hukum hakam agama dan sanggup melakukan apa sahaja demi mendapatkan kesenangan di dunia yang sementara ini. Kedua, ramainya umat Islam yang berakhlak buruk. Di akhir zaman ini terdapat manusia yang buruk perangai mereka sehingga digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka itu di pagi dan petang hari berada dalam keadaan kemurkaan Allah. Sabda Nabi SAW yang bermaksud akan muncul beberapa orang dari umat ini di akhir zaman. Di pagi hari mereka berada di dalam kemurkaan Allah dan di petang hari mereka berada di dalam kemarahan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, golongan jahil dan pendusta diangkat menjadi pemimpin. Manusia akhir zaman tidak lagi jujur dalam berbicara sehinggakan seorang pendusta lebih dipercayai dan seorang yang berkata benar pula dianggap pembohong. Perkara ini berlaku disebabkan kerana kurangannya ilmu pengetahuan serta terlalu ramai manusia yang jahil tentang ajaran Islam yang sebenar. Keempat, ilmu akan diangkat beransur-ansur. Di akhir zaman ini ilmu akan diangkat oleh Allah dengan kematian satu persatu para alim ulama yang bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu yang sebenar yang diwariskan daripada Nabi SAW. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai muhasabah daripada khutbah yang telah disampaikan, mimbar menyeru muslimin sekalian agar marilah kita fahami dan renungkan sabda Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu qariban wa sayaudu kama abada qariban fatuba lil khuraba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam muncul dalam keadaan terasing dan ia akan kembali dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa di akhir zaman orang yang istiqamah di jalan Allah, iaitu mereka yang tetap berbuat baik ketika manusia lain telah rosak, dan mereka yang teguh pendiriannya akan kebenarkan Islam. Merekalah manusia yang beruntung, dijanjikan oleh Allah akan syurga dan kebahagiaan. Oleh yang demikian, marilah kita sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah di kala manusia sudah mula jauh daripada kedua-duanya. Jadikan ia sebagai tanggungjawab kita untuk sentiasa memperisapkan diri agar tidak terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman yang meruntuhkan
dan meruntuhkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maksudnya, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuannya di akhirat kelak dengan Tuhannya Allah, mereka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia menyekutukan sesiapa pun ketika menyembah Tuhannya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat. Alhamdulillah ahmad katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil munqidhi minad dhalalati wal jahalati ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa sahbihi allazina hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumi qari'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyyil azim fattaquhu la'allakum tuflihun. Ittaqullaha min sima'il lagwi fudulil qabari wan tahu amma nahawakum anha wa zajar. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amri azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin Umar wa Utsmana wa Ali wa an biqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum al amwat innaka sami'ul qarib mujibul da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainnah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa ashmalihum. Allahumma bi'aina yadika wa taufiqika jalalatal malik maulana aminul karim Sultan Salahuddin ibni marhum Sultana Badli Shah wa waliya ahdihi duli ya di maulak mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah ibni Sultana Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffaqhum lis-sadati was-salih bi umul ibadah wal bilad waj'al taqwati lahum khairuz zad innaka raufur rahim jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ni'amahi wajizkum was'aluhu min fadli yu'zikum
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قيموا الصلاة